Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 5 Mei 2020 bersama saya Syazwana Ami. Awal pagi ini, Taman Wilayah dan Taman Desa Bakti di Selayang serta Jalan Raja Boyd yang menempatkan pasar cawkit dilihat dipasang kawat berduri serta kelengkapan lain. Ini menyebabkan sesetengah pihak mendakwa kawasan-kawasan terbabit diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Bagaimanapun, Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob hari ini menafikan 3 kawasan tersebut diletakkan sebagai kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Tapi setengah tempat tu kita perketatkan kawalan dia secara administratif, secara pentadbiran. Jadi mungkin kita kawal dengan kawat berduri dan sebagainya, tetapi dari segi kita tidak kita isytiharkan sebagai PKPD lagi. Tapi kita kontrol dari segi keluar masuk tu dengan lebih ketat daripada biasa. Secara administratif saja kita laksanakan. Kementerian Kesihatan Malaysia hari ini memaklumkan 83 kes yang telah pulih dan ini menjadikan jumlah kes yang telah pulih sepenuhnya sebanyak 4,567 kes atau 71.55% daripada keseluruhan kes. Satu kematian baru dilaporkan hari ini membabitkan seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 47 tahun. Dalam sidang medianya hari ini, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah turut mengumumkan sehingga tengah hari tadi terdapat 30 lagi kes baru dilaporkan. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 30 kes baru yang dilaporkan, tiada kes import pada hari ini. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 30 kes, di mana sebanyak 21 kes telah dikesan dari kluster dan lokaliti di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan yang melibatkan 24 bukan warga negara. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari hari ini mempertahankan tindakan mengubah suai Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang mula semalam kerana ia adalah di atas bidang kuasa negeri. Beliau mengulas kenyataan Menteri Kanan Muhammad Azmin Ali bahawa kerajaan negeri boleh disaman pihak industri jika sektor ekonomi tidak dibenarkan dibuka semula di bawah PKPB yang diputuskan oleh kerajaan pusat. Sementara itu, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow bersedia berdepan dengan tindakan undang-undang daripada pihak industri susulan mengingkari pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Dan saya sendiri sebagai Ketua Menteri sedia menghadapi tindakan saman kerana melindungi 1.8 juta rakyat negeri Pulau Pinang. Menteri Kanan tersebut mestilah mengemukakan bukti yang menyatakan bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang tidak menghiraukan PKP bersyarat sebelum mengambil sebarang tindakan undang-undang. Sementara itu, Presiden PKR menyifatkan ugutan yang dibuat oleh Menteri Kanan Muhammad Azmin Ali terhadap beberapa kerajaan negeri itu sebagai angkuh dan takbur. Menurutnya, kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa mereka sendiri dan kerajaan pusat harus berunding dengan kerajaan negeri bagi mencari jalan penyelesaian mengukuhkan semula ekonomi. Tambah Anwar, tindakan Azmin mengingatkan beliau kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Takkanlah ada menteri besar dan ketua menteri dia tak mau, dia tak peduli masalah pengangguran dan masalah pekerjaan. Dia fikir masalah kesihatan dan keselamatan. Tapi bila tak setuju macam sekarang ni, 8 negeri tak setuju dengan keputusan Persekutuan, ugut. Bukan saja ugut, suruh syarikat saman kerajaan. Ini saya tak faham, ini melambangkan angkuh, sikap takabur, menganggap pandangan dia itu terbaik, tak mau runding dengan negeri kita padahal ada bidang kuasa masing-masing. Anak Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi Nurul Hidayah dikenakan hukuman denda sebanyak RM800 selepas didapati bersalah
melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 20 April lalu. Suaminya Saiful Nizam Muhammad Yusof turut dikenakan denda sama atas kesalahan itu. Keputusan itu dibuat Magistrate Syahwira Abdul Halim selepas pasangan itu mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan serentak oleh jurubahasa mahkamah. Menurut kertas pertuduhan yang dibaca, Nurul Hidayah dan suami didakwa melakukan kesalahan bergerak dari Kajang menuju ke Jabatan Alam Sekitar Putrajaya yang merupakan tempat dalam kawasan tempatan jangkitan di bawah peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Oleh itu, beliau dituduh melakukan suatu kesalahan di bawah peraturan 3-1 dan boleh dihukum di bawah peraturan 11 peraturan-peraturan yang sama. Pada 25 April lalu, polis berkata mereka telah membuka kertas siasatan terhadap Nurul Hidayah dan Saiful Nizam berhubung dakwaan melanggar PKP. Ia selepas Nurul Hidayah memuat naik gambar pertemuan mereka dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Mohamad dan Timbalan Menteri Alam Sekitar Mas Rizal Muhammad di Instagram. Ia mencetuskan kritikan ramai kerana didakwa melanggar PKP. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan sejak Mac lalu telah memberikan kesan kepada ramai peniaga-peniaga kecil dan sederhana dan peniaga mikro akibat kegiatan ekonomi yang terhenti. Berikutan itu, siang tadi Kerajaan Selangor telah melancarkan Selangor e-Bazar Raya dengan kerjasama platform beli belah atas talian Shopee bagi membantu peniaga-peniaga yang telah terjejas sepanjang PKP. Menteri Besarnya Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, inisiatif yang dilakukan dengan kerjasama Shopee akan membolehkan pengusaha memasarkan produk mereka secara dalam talian untuk menjana pendapatan pada musim perayaan ini. Amiruddin berkata ini adalah satu inisiatif memperlihatkan wawasan Kerajaan Selangor yang terarah kepada digitalisasi. Komitmen kita sejak daripada tahun 2015 dan 16 untuk mengajak dan juga mengolah pentadbiran dan kehidupan rakyat Selangor ke arah digitalisasi ataupun digitalization. Sebab itu kita lihat kelahiran Sitex, I guess in 2015 or 16, kita ada SSDU and our blueprint ataupun rangka kerja kita ke arah smart states menjelang tahun 2025. Shopee juga akan menyediakan microsite khas untuk mempromosikan produk usahawan di platform Selangor e-Bazar Raya. Kami akan menyediakan itu campaign microsite yang dedicated untuk Selangor e-Bazar. So seller-seller yang daripada Selangor dapat memaparkan atau meletakkan benda-benda mereka dalam itu microsite untuk customer from seluruh Malaysia untuk beli. So that's number one. Secondly, kami akan juga memberikan peluang untuk new seller, seller yang baru untuk melibatkan diri dalam itu RM19 free shipping yang Shopee akan beri as part of our Shopee seller support package. Number 3, kami akan menyediakan kempen ini selama 2 bulan. Menerusi kempen ini, Kerajaan Selangor menyasarkan sekurang-kurangnya 8 juta ringgit jualan dalam 2 bulan kempen. Baiklah, sekian saja dari saya, Syazwana Amir untuk sekilas fakta. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi.